Okey, baiklah. Yang pertama, definisi hisbah. Hisbah ini perkataan Arab yang diambil dari perkataan hasabah, iaitu menghitung, mengira, menimbang atau menilai. Ia memberi erti mengharapkan pembalasan di hari akhirat dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ibnu Manzur, hisbah ni adalah memohon balasan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari sesuatu perkara yang tidak baik, menganalisis dan menguji serta mengurus dengan baik. Pendefinisian oleh Al-Mawardi menyatakan bahawa hisbah sebagai menyuruh dan menyeru melakukan kebaikan jika ternyata ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang jelas jika ternyata kemungkaran itu berlaku. Hisbah ini berlandaskan konsep al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar yang mana menunjukkan satu tanggungjawab. Banyak dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW berkaitan tentang kewajipan melaksanakan hisbah ini. Dan antara dalil-dalilnya yang kita boleh lihat daripada surah An-Nisa ayat yang pertama yang bermaksud kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, yakni mengawasi kamu. Manusia ni diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayatnya yang lain daripada surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan dengan mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Jadi, jelas Islam telah menggariskan langkah-langkah dalam memperbaiki kelemahan, memperkukuh, memperluas ilmu pengetahuan, mengasah kemahiran dan kepakaran pekerja dalam ummah yang perlu diambil perhatian oleh pengurus. Seterusnya kita lihat kepada kepentingan pelaksanaan hisbah. Kita lihat Islam merupakan agama yang fleksibel, seimbang dan adil, yang merentasi sempadan tempat dan waktu. Jadi ajaran Islam tak pernah membebankan manusia dengan sifat kedinamikannya yang menyediakan syariat dan hukum hakam sebagai garis panduan dalam memastikan kesejahteraan hidup. Jadi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta hubungan antara manusia itu perlu dijaga bagi membangunkan kesejahteraan. Manusia memang dituntut sebagai khalifah untuk meningkatkan kualiti kehidupan dengan mencipta peradaban. Jadi kalau kita lihat antara kepentingan pelaksanaan hisbah ini, yang pertama, pelaksanaan pengurusan mengikut peraturan serta kaedah yang ditetapkan. Kemudian yang seterusnya, mengesan dan mengadili sebarang penipuan dalam pengurusan, yakni melanggar etika penyelewengan. Kemudian melaksanakan peraturan dengan jujur. Dan yang keempat, memantau setiap pergerakan dan perjalanan sebuah organisasi supaya pekerjaan itu dapat dijalankan dengan telus dan lancar. Jadi pengawalan dalam etika kerja Islam ini perlu berterusan dan tak boleh bermusim. Ini kerana pelakuan manusia sentiasa berubah-ubah dari masa ke semasa. Pelaksanaan hisbah ni penting bagi membetulkan kesilapan serta mendedahkan apa yang tak benar dan apa yang terkurang dalam pematuhan etika kerja. Dan pelaksanaan ini perlulah dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan adil. Jadi konsep pelaksanaan hisbah ini perlulah dijalankan semaksimal mungkin bagi mengawal kemampuan akal manusia dan peranan dalam beragama dan menjalankan tanggungjawab ketika bekerja. Okey, yang terakhir, pelaksanaan hisbah dalam konteks maqasid syariah. Matlamat utama maqasid syariah ini adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia dari segi adab, nilai dan syariat. Jika matlamat ini tidak dapat dicapai, maka suatu sistem pengurusan itu akan menjadi kucar-kacir dan tidak teratur. Seterusnya, organisasi tersebut tidak dapat memanfaatkan sumber tenaga ahli seperti akal, kemahiran, potensi dan sebagainya dengan sepenuhnya. Jadi 5 aspek ini perlu dijaga dengan adil supaya tak dicabuli oleh mana-mana pihak dalam organisasi. Keharmonian keharmonian ini hanya akan terbina apabila pengurus dan juga pekerja sama-sama memelihara 5 perkara ini, iaitu agama, akal, nyawa, harta dan keturunan, maruah keturunan dalam menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Kelima-lima aspek ini saling berkait rapat yang juga memerlukan ia dibangunkan secara serentak dan menyeluruh. Baiklah, kita pergi kepada poin yang pertama, yakni menjaga agama. Okey. Dalam poin yang pertama ini, agama merupakan sesuatu yang paling penting yang perlu dijaga dan dipelihara dalam Islam. Bahkan Islam menuntut manusia untuk berjihad demi memelihara dan menyuburkan akidah, syariat dan akhlak dalam diri. Jadi dalam meningkatkan kualiti kehidupan manusia ni, hendaklah sentiasa berpegang pada prinsip ketauhidan dan berpegang teguh pada akidah
dengan memenuhi tuntutan syariah yang telah ditetapkan. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-16 yang bermaksud dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya. Dan dengannya, yakni dengan Al-Quran itu, Tuhan mengeluarkan mereka dari gelap gelita, yakni kufur, kepada cahaya, iaitu keimanan yang terang benderang. Dengan izinnya dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Jadi Islam mengajarkan umat agar agamanya ni dipelihara kesuciannya, dihayati, dilindungi dan dipertahankan. Manusia akan menjaga diri dari melakukan tindak tanduk yang salah, contohnya seperti eksploitasi, benci-membenci, bermusuh, tidak adil. Jika manusia ini betul-betul patuh secara total dan taat kepada Allah SWT. Baik, aspek yang kedua iaitu menjaga keselamatan, yakni nyawa, dengan memuliakan, menghormati dan menyayangi semua peringkat usia. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sabdanya yang bermaksud, tidaklah beriman salah seorang daripada kamu sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari. Jadi menurut Hasan Al-Banna juga, pekerja ataupun ahli organisasi itu umpama pelanggan yang perlu dijaga kebajikannya. Seterusnya, aspek yang ketiga iaitu menjaga pemikiran ataupun akal. Objektif utama ajaran Islam dalam pengurusan ini adalah untuk memastikan tahap kehidupan organisasi itu lebih selesa dan gembira secara berterusan. Oleh sebab itu, ahli organisasi ataupun pekerja ini tak perlu ada dalam keadaan yang jumut akibat daripada pelaksanaan hisbah yang terlalu keras sampai menyebabkan rasa bimbang jika melakukan kesilapan yang melampau dalam diri. Oleh itu, segala unsur yang boleh merosakkan perkembangan pemikiran yang melanggar etika kerja seperti pengambilan dadah, arak dan rokok diharamkan, terutamanya di tempat kerja. Jadi tindakan sedemikian mampu menjejaskan keharmonian serta mengganggu tugas yang dilakukan oleh orang lain. Sebab itulah Islam menjaga akal. Dan yang keempat, menjaga maruah. Kehormatan pihak yang terlibat perlu dipelihara dalam melaksanakan hisbah. Islam mensyariatkan agar maruah ahli organisasi ataupun pekerja tidak mengira kedudukan pangkat wajib dipelihara. Hal ini supaya tak berlaku perkara-perkara yang tak ingin seperti diperlekehkan, direndah-rendahkan kemampuan orang lain. Maruah ni perlu dijaga agar ada rasa saling menghormati antara satu sama lain. Dan yang terakhir, menjaga harta kebendaan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282, jelas Allah berfirman yang urusan itu perlu dicatat, perlu diteliti supaya tidak ada penyelewengan dari pembentangan ini. Etika kerja yang dianjurkan dalam Islam dapat membentuk individu ataupun pekerja yang mempunyai disiplin diri yang tinggi. Jadi dengan pelaksanaan hisbah ini yang merupakan satu sistem yang berperanan mengawal dan membimbing masyarakat dalam bidang maupun suasana yang berbagai. Hisbah ini dilihat khusus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam konteks menyeluruh. Jadi pengawalan dalam Islam ini bukan sahaja dari peraturan kod etika yang ditetapkan, bahkan melibatkan amalan individu, yakni pekerja-pekerja itu. Kepentingan dan fungsi hisbah ini sangat jelas dan diperlukan oleh individu dalam setiap organisasi dan juga masyarakat bagi membina sebuah pengurusan organisasi yang mantap dan cemerlang serta mencapai matlamat organisasi. Dengan adanya pelaksanaan hisbah ini, para pekerja akan berusaha untuk mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi, seperti melaksanakan kerja mengikut SOP, menepati masa, saling menghormati, berintegriti dan sebagainya lah. Disiplin yang tinggi ini merupakan salah satu amalan dan cara hidup masyarakat yang bertamadun di mana mereka mampu untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang berkualiti. Jadi, bila adanya pelaksanaan hisbah, pekerja akan patuh dengan etika kerja dan akan menghasilkan pengurusan organisasi yang cemerlang. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.